Shalom saudari dan saudara dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam rancangan RR Malaysia. Hari ini saya akan membawakan topik yaitu anak manusia itu dan namanya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus setiap lutut yang ada di syurga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi akan bertelut. Filipi 2 ayat 9 sehingga 10. Dalam bab 3 kisah para rasul, kita dapat membaca bahawa Petrus menyembuhkan seorang lelaki yang telah lumpuh sejak dari lahir. Lelaki itu yang jelas dipenuhi dengan kegembiraan memeluk Petrus dan Yohanes sambil memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Semua orang yang mengenali lelaki itu berlari ke tempat mereka berada, iaitu di serambi Salomo untuk melihat dengan mata mereka sendiri. Apabila Petrus melihat ramai orang mengerumuni tempat itu, dia mengambil peluang tersebut untuk memberitakan Kristus kepada mereka. Dalam bab keempat, Petrus membuat satu kenyataan yang sangat mendalam maksudnya. Dia berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun selain di dalam Dia, sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di sini, Petrus merujuk kepada nama Yesus. Ada orang yang bertanya, apa yang istimewa sangat dengan nama Yesus itu? Ada orang yang mempunyai nama itu sebagai nama pertama atau nama terakhir mereka pada hari ini. Ia bukannya mengenai bagaimana nama itu dieja atau disebut. Kemungkinan ada banyak orang lain yang memiliki nama yang sama dengan presiden di negara kamu, tetapi hanya seorang daripada mereka yang mempunyai kuasa dan hak kekuasaan ke atas negara kamu pada masa itu. Di beberapa bahagian di dunia ini, seperti di Amerika Selatan, ada orang bernama Yesus. Jadi, pada dasarnya, ia bukan tentang bagaimana nama itu dieja atau disebut. Ia mengenai kekuasaan orang yang memiliki nama itu. Kamu tidak boleh memisahkan seseorang daripada namanya. Nama itu mewakili orang itu. Dan apa sahaja kekuasaan yang diberikan kepada orang itu terletak pada namanya. Bagi Yesus Kristus dari Nazaret, segala kekuasaan di syurga, di bumi dan di bawah langit telah diberikan kepadanya. Oleh itu, apabila kamu berkata, "Aku datang di dalam nama Yesus," atau mengesahkan apa jua perkara di dalam namanya, kamu sedang menggunakan kekuasaannya. Itulah satu-satunya nama di mana semua kuasa Allah terletak di dalamnya. Nama itu mempunyai kuasa dan ia akan membuka setiap pintu, menghancurkan setiap penyakit, dan menyebabkan kamu berjalan dalam kemuliaan dan kemenangan yang berterusan. Orang yang lumpuh mungkin tidak dapat berjalan di dalam namanya sendiri, atau dalam nama presiden negaranya, tetapi dalam nama Yesus, anggota badan yang cacat dapat dipulihkan. Malah sekarang, dalam nama Yesus, terimalah kekuatan ke dalam dirimu. Sekiranya kamu sakit atau menderita, sembuhlah. Sembuhlah dalam nama Yesus. Dengan serta-merta, bersukacitalah sambil memberi pujian kepadanya kerana Dia menyembuhkan kamu, dan bertindaklah dengan sewajarnya. Alkitab mengatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah dan Bapa melalui Dia." Kolose 3 ayat 17. Belajarlah untuk tinggal di dalam namanya dan menggunakan namanya. Nama itu menghentikan kegagalan, kemiskinan, kesakitan, kekurangan, dan kegelapan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama saya, kita membaca doa.
Ya Bapa, aku yakin dalam menggunakan nama Yesus dan hidup setiap hari di dalam namanya dan menggunakan namanya. Aku berbicara di dalam nama Yesus kerana aku tahu bahawa kata-kata aku mempunyai kuasa dan hak kekuasaan yang sama seperti Yesus, seolah-olah Dia yang berbicara. Dan sekarang, aku memerintah dan mengisytiharkan segala sesuatu tunduk kepada aku. Aku menang dan berjaya. Dalam nama Yesus, amin. Renungan tambahan kita untuk hari ini ialah pada Yohanes 14 ayat 13 hingga 14 dan Matius 28 ayat 18 hingga 19. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.